Pertamanya, terima kewajipan semayang direct daripada Allah tu kurang dititik beratkan. Itulah agama kita sembahyang. Kita kurang titik beratkan bab semayang. Lepas tu Nabi kata tidak ada yang lebih afdal, lebih besar daripada tauhid dan semayang. Tidak ada. Kalau ada sesuatu yang lebih daripada tauhid dan semayang, laftaradahu ala malaikatih. Nabi kata nescaya akan difardukan perkara yang lebih besar daripada tauhid dan solat ni kepada malaikat. Tapi tidak. Malaikat memang mentauhidkan Allah. Malaikat memang semayang. Hak lain tak ada malaikatnya. Sebab tu nak cerita lebihnya tauhid dan semayang itu hak malaikat belaka tu. Tauhid asal jadi, malaikat asal jadi mentauhidkan Allah secara jibili dipanggil. Secara jibili ni secara semula jadi, secara tabi'i dia panggil, secara matbu', secara jadi gitu dah. Itu dia panggil secara jibili. Jibili secara tabi'i, secara matbu'. Tuhan buat je serta-merta mentauhidkan Tuhan. Itu je. Jibili ni kita ni kena belajar, kena faham, kena tanam di akidah. Dan ni secara matbu'. Tuhan buat gitu dah malaikatnya. Secara jibili mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hakikinya apa yang berlaku semuanya qada dan qadar. Faham tak ni? Jadi tabi'i matbu' ni bukan maknanya lepas dia qada dan qadar, tapi malaikat tak ada ikhtiari, tak ada pilih-pilih, tak ada gitu lalu dah. Kita pilih. Nak beriman, tambah beriman, nak buat amal, tambah buat amal, kita pilih. Malaikat tak ada pilih-pilih, secara jibili, semula jadi tu gitu dah dia. Tetapi jangan lupa, semua yang berlaku qada qadar. Jadi malaikat mentauhidkan Allah tu pun qada qadar belaka. Tapi sebut secara jibili ni tak ada ikhtiari, tak ada pilihan malaikat, gitu lalu dah. Tuhan buat dia gitu lalu dah. Kalau kata malaikat semayang pun gitu juga. Bukan ikhtiari, bukan ditaklifkan malaikat. Malaikat diberatkan supaya rokok, supaya sujud dah. Sebab itulah kalau orang dapat sembahyang 2 rakaat yang sempurna 100%, lebih afdal daripada hak malaikat semayang daripada asal jadi sampai qiyamah. Apa ada ni? 2 rakaat hak manusia semayang ni tapi sempurna 100%. Maknanya lebih daripada hak malaikat rokok sujud daripada asal jadi sampai qiyamah. Sebab dia tak ada susah, gitu lalu dah Tuhan buat ke dia. Tuhan buat ke dianya mentauhidkan Tuhan. Tuhan buat ke dianya taat ke Tuhan. Tak ada ikhtiari, tak ada nafsu. Kitanya ada nafsu. Jadi payah nak dapat kesempurnaan. Hak payah ni pahala besar. Hak payah ni pahala besar. Malaikat ni matbu' dia panggil apa? Jibili, tabi'i, secara matbu'. Kalau kita kata secara semula jadi. Tetapi pegangan kita tidak ada berlaku jadi mereka qada qadar Tuhan. Ni secara jibili mana apa? Setanpa ikhtiar tak ada Kita ni ikhtiar memilih. Kita ni memilih, susah pula nak memilihnya. Kita ni capung dengan nafsu. Pilih kok baik pun, baik separuh-separuh, sempurna pun tak. Saat pilih hak baik separuh-separuh tu pula, hak jahat banyak daripada hak baik pula. Lepas tu dia kadang gitu pula, berasa lebar pula dah. Dia kita ni nafsu kuat. Nafsu lagi, syaitan lagi. Dua tu. Musuh ada 2, musuh dalam dan musuh luar. Dia musuh dalam ni lebih sukar daripada musuh luar. Nafsu. Nafsu dia lebih suka daripada syaitan. Syaitan hak duduk luar. Orang yang hati sentiasa mengingati Allah, syaitan tidak akan dapat masuk ke dalam diri dia.
Tapi nafsu tu dia dah nak buang tak boleh. Tapi nafsu tu kena latih. Tu barulah. Jadi payah duduk dalam ni. Tambahan pula kita ni, kalau musuh, hak luar kita nampak, hak dalam kita tak pun nak nampak mana. Hak kita sendiri. Tu mana? Macam kita lah, salah orang kita mula nampak, salah kita payah sikit. Sebab kita mula nampak luar daripada hak dalam. Gitulah. Jadi kita ni dengan nafsu lagi, dengan syaitan lagi. Jadi nak lih ke buat ibadat dengan sempurna tu payah. Ada pun malaikat secara jibili. Malaikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak ceritanya tauhid dan sembahyang. Hak ni hak paling besar dalam agama. Bukan hak lain tu ringan, bukan. Bila ada tauhid, sembahyang jadi sempurna, sempurnalah hak lain. Tapi kalau sembahyang tu tidak sempurna, tak sempurnalah hak lain. Kenapa mata kita, telinga kita, lidah kita tu tak sempurna? Dengan bahawa kadang-kadang okey taat, kadang-kadang ikut hawa nafsu. Mata ikut hawa nafsu, telinga ikut hawa nafsu, lidah ikut hawa nafsu, puncanya sembahyang tu tak sempurna. Itu sebab dia. Sebab sembahyang itu tak sempurna. Ini sembahyang yang sah, yang tidak sempurna. Kalau sembahyang tak ada ilmu fiqh, kalau sembahyang tak ada ilmu tauhid, tu tak panggil sembahyang lah tu. Tu panggil bersenam je. Bukan panggil sembahyang lah tu. Ni sembahyang hak sah, tapi sembahyang khusyuk kurang, khada' kurang, tadabburnya kurang, kewajipan pun tak sempurna, hak sunat pun banyak hak kita tinggal. Apa dah ni? Keikhlasan kita pun tak sempurna. Ni hadis sembahyang tidak sempurna ni. Bukan sembahyang tidak sah. Ada tauhid, ada fiqh, sah lah sembahyangnya. Tapi kalau tauhid fiqh dah cara, tadilah tiap-tiap tahun ceramah Isra' dan Mi'raj. Tapi di tempat yang duk ceramah Isra' dan Mi'raj, satu kelas pun tak ada dalam seminggu ngajar bab sembahyang. Tempat tu tiap-tiap tahun ceramah Isra' dan Mi'raj. Tapi tempat yang sama, satu malam pun tak ada ngajar fiqh sembahyang. Satu malam pun tak ada. Banyak tempat gitu. Ni bukan cerita surau-surau ni, cerita masjid-masjid. Cerita masjid-masjid. Tengok jadual, tak ada fiqh sembahyang, tak ada. Tanya pihak berkenaan kau, memang tak ada fiqh sembahyang, tak ada. Tak tahulah orang buat apanya. Kau orang. Tapi tiap-tiap tahun ceramah Isra' dan Mi'raj. Tapi cerita bab fiqh sembahyang satu malam pun tak ada. Kemudian kita nak cerita hal sembahyang, hak peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi jadi Rasul dah hampir 12 tahun dah masa tu. Sebelum daripada tu apa yang Nabi tekan? Tauhid, beriman. Tauhid iman macam mana pula? Nak cerita bab sembahyang, tauhid iman dah dulu. Tauhid iman pun tak ada. Tauhid ada ustaz sekali sebulan. Allah kata pasal mana masjid tauhid sekali sebulan? Tauhid boleh sekali sebulan. Ada masjid langsung tak ada tauhid. Ustaz 15 tahun dah masjid kita orang tak ada sifat 20. Tak ada. 15 tahun dulu tu imam lama. Tu imam lama pecing, dia pun tak berkhidmat dah, dia pun tak sihat dah, dia pun tak ngajar dah. Lepas daripada tu tak ada Tak ada. 15 tahun lebih dah dia tak ada tauhid dia kata. Lepas tu ngajar ke apa? Ceramah. Mana? Nak ceritanya bab sembahyang ni besar, bab sembahyang. Tauhid tu usuluddin, tapak agama. Sembahyang imaduddin, tiang agama. Tu kedudukan tauhid dan sembahyang dalam agama. Jadi bila Nabi timur Jepang sembahyang, subuh dak maya lagi, sembahyang mula-mulanya zuhur. Jibril mari ajar, Nabi pun mula sembahyang di waktu zuhur. Jibril mari ajar 2 hari. Hari yang pertama Jibril AS sembahyang di awal waktu, hari yang kedua Jibril sembahyang di akhir waktu.
Mulai dengan sembahyang zuhur, diakhiri dengan sembahyang subuh. Waktu nak kita sembahyang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Gitu. Sebab tu kadang-kadang dalam kitab-kitab, kalau dia nak buat misal sembahyang, dia akan letak sembahyang zuhur. Tu je. Contoh-contoh. Bicara bab niat, qasad, ta'arrud, ta'ayyun. Ta'ayyun ni ada 5 tu. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Dia akan contohkan ta'ayyunnya zuhur. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Apa dia guna nama zuhur? Sebab zuhur sembahyang yang pertama. Ada. Kalau kata sembahyang sunat pasal mana? Seperti sembahyang sunat zuhur. Apa misal sembahyang sunat zuhur? Sembahyang sunat asar ada kan? Sembahyang sunat maghrib ada kan? Ada. Dia buat contoh dengan nama zuhur. Sebab apa? Sebab zuhur lah sembahyang yang pertama. Ni kita buat gitu, tapi nak misal sembahyang lain pun tak salah. Bukan wajib ni. Nak misal ta'ayyunnya apa? Asar, maghrib boleh. Bukan kata wajib nak misal kena nama zuhur. Bukan. Tapi kenapa kita buat misal zuhur? Sebab zuhur sembahyang yang pertama. Lepas tu dia misal dengan sembahyang, dia misal dengan nama zuhur. Kemudian kita minggu lepasnya yang terakhir perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-21, hak murtad tu. Hak murtad. Perkara membatalkan sembahyang yang terakhirnya adalah murtad. Murtad yang membatalkan sembahyang ni murtad tengah-tengah sembahyang. Kalau murtad tu sebelum daripada sembahyangnya tidak sah, sembahyang wajib diqadhakan kembali. Kemudian murtad kafir ni dia ada 3 punca: percakapan, perbuatan dan pegangan. Percakapan, perbuatan dan pegangan dipanggil asbabur riddah, dipanggil. Dan kita disebut asbabur riddah. Sebab-sebab menyebabkan orang jadi batal agama. Sebabnya 3. Percakapan, contoh menghina agama. Perbuatan, contohnya ambil Al-Quran, dia campur tempat hina, tujuan untuk menghina Al-Quran. Itu contoh perbuatan. Satu laginya i'tiqad, pegangan, yang menyebabkan jadi kafir, jadi murtad. Kalau berpegang dengan akidah yang murtad, sembahyang tidak sah daripada awal-awal lagi, bukan batal. Sebab syarat sah sembahyang adalah Islam. Apabila itlaq Islam, yakni Islam yang beriman, barulah sah sembahyang. Kemudian ada orang tanya, macam mana kalau kita tahu kemudian seseorang tu murtad, tapi dia murtad lama dah sebenarnya, dia ngakunya kemudian. Tiba-tiba dia sebelum tu jadi tu imam kita, macam mana sembahyang kita, dia tanya. Ini pernah berlaku. Orang kafir masuk Islam, kena dia nyamuk je. Ni hak di Indonesia apa? Handranji tu apa tu? Dia tukar pada nama Abdul Ghafur nama dia. Hak Belanda, orang Belanda. Ada sejarah tu cerita sahur lah dianya. Dia sapaging belajar agama di Mekah no. Balik jadi syekh no di Indonesia. Tapi dia sebenarnya dihantar oleh kerajaan Belanda untuk memesongkan orang Islam. Akhirnya dia pun balik ke Belanda. Baru dia isytiharlah, dia hanya berpura-pura sahaja. Jadi nyatalah bahawa dia tu kafir daripada awal laginya. Dia hanya pura-pura. Bila dia nyatakan kemudian, maknanya dia ni pura-pura je. Maka kalau pada masa dia pura-pura menjadi Islam tu, dia menjadi imam. Kalau dia menjadi imam,
makmum mengikuti dia, maka makmum tadi wajib kena qada sembahyang. Sebab tidak sah. Tak imam tu kafir sah apa? Tak, kita tahu dah ni, tahu dah. Tahu dah ni. Tahu ke dia? Tahu lah ni. Dia tahu sebab dia mengaku dia hanya berpura-pura sahaja. Kena qada tu, makmum ikut dia tu. Kena qada. Dia begini, tu imam, kesalahan tu imam yang tidak nyata, asalnya makmum tidak kena qada. Mana kesalahan imam yang tidak nyata? Tu imam terlupa nak ambil air semayang. Terlupa, manusia tak pelik. Dia ambil semayang dah sebenarnya, tapi dia kentut. Sampai masa semayang dia ingat air semayang asal tu. Dia tak ingat dia kentut tu. Sudah semayang, tadi kentut dah. Misal dah ambil semayang semula, masa mana? Contohnya dia semayang maghrib, ada semayang. Tunggu isyak, dia kentut dah. Kemudian dia pun semayang isyak, tak teringat, dia ingat ke semayang dia ada lagi. Lepas semayang isyak, lepas maghrib tadi kentut dah. Lepas tu tak ambil semayang ni, contoh. Maka semayangnya tidak sah, bukan batal. Sebab apa tidak sah? Sebab dia berhadas kecil daripada awal lagi. Tapi makmum macam mana? Makmum tak kena semayang semula. Dia je kena ambil semayang dan semayang semula sebab tidak sah. Makmum tak payah semayang semula sebab kesalahan imam berhadas kecil tu benda yang tersembunyi. Benda yang kita bukan kena tanya tu imam. Tu imam, semayang ada ke tak? Naknya gitu tu imam. Benda yang tersembunyi, benda yang kita tak kena suruh, tak kena usul, tak kena periksa. Ada ni. Tok imam lupa mandi wajib. Tu siap tu pula tu. Kalau tok imam lupa mandi wajib, berhadas besar. Dah hadas besar nampak ke? Tak nampak. Pada ni. Dia sedar kemudian kena semayang semula lah tok imam tu. Anak makmum tak payah semayang semula. Tapi anak makmum pun ada juga. Anak makmum yang ada Fatihah dia baca separuh sahaja, dia masbuk, bakinya tu imam tanggung, ni kena semayang semula juga. Sebab sekarang ni satu rakaat dia masbuk, Fatihah dia baca separuh je, baki separuh tu imam tanggung. Ataupun Fatihah dia langsung tak baca, dia masbuk, tu imam yang tanggung. Asalnya gitulah. Boleh tak tu imam tak sah semayang tanggung sebenarnya? Tak boleh. Jadi kita dah cukup rakaat lah, sebab Fatihah kita dah cukup. Saya masbuk tu imam tanggung, tu imam yang tidak berhadas. Itulah kita. Tu imam yang menanggung makmum adalah tu imam yang suci. Nah, kita pekau. Kita pun pelik, tu imam mana pula suci? Memang tu imam suci, daripada kecil ada besar. Kalau berlaku tu imam lupa, dia berhadas, tu timbul isunya. Sebab itulah tu imam yang tanggung Fatihah makmum yang masbuk ni, syarat tu imamnya tu imam yang suci. Dia ada syarat dia. Kita pun pelik. Tu memang tu imam suci daripada hadas, suci daripada najis. Hak tu hak ingat. Kalau dah ingat mana? Ni berlaku tak ingat tadi ni. Kalau kita tu keempat-empat rakaat kita muafiq, kita membaca Fatihah sendiri, tak ada masalah lah tu. Tak payah mulalah kitanya. Tetapi kalaulah ada satu rakaat kitanya Fatihah, kira-kira kita imam tanggung Fatihah kita, tiba-tiba imam tidak sah, maka tak boleh tanggung Fatihah kita. Jadi Fatihah kita tak cukup lah, kita kena semayang semula. Tapi kalau tu imam royak awal-awal, lepas salam royak lalu dah baru teringat, kita hanya perlu tambah satu rakaat sahaja. Bangun masuk semayang semula, makmum masbuk tadi ni dia hanya tambah satu rakaat. Tapi lama lepas siap wirid doa barulah ada semayang ke tak? Itu contoh. Ataupun Allah tak ingat kain pelekat ni kena kecil cucu dah tadi, contoh. Lupa. Kena tanya benar. Tu imam boleh cucu baru tu, kain pelekat ada kecing dah. Kan nak tanya gitu ke tu imam? Dah tu imam boleh cucu pertama, duk kelek sokmo lah.
Lagi masjid kena tanyalah Tok Imam. Baru boleh cucu tu. Duduk kelek cucu sokmo tu. Kayak pelekat kena kecing duk tu. Nak kena tanya gitu ke? Dia kena usul gitu. Oh kena Tok Imam tu ya sungguh. Dia teringat. Sudah semai baru teringat. Ni. Adakah kita kena semai semula? Tak perlu sebab itu tersembunyi bukan kita nampak. Adapun hak pegangan kapi saning tu benda tersembunyi juga. Dia berpura-pura tak nampak juga, tapi hak ni lain. Hak ni bab agama. Hak ni bab agama. Ada ni. Sebagaimana hadas, sebagaimana najis tadi tu tersembunyi, kita makmum tak nampak. Terimang hak kapi tu pun tersembunyi. Dia berpura-pura dia jadi syekh di Indonesia, dia ulama pula dia di Indonesia nya masa tu. Hak zahirnya dia orang Islam. Tersembunyi kekafiran dia. Kena qada walaupun tersembunyi sebab itu dalam bab agama. Sebab itulah saya biasa sebutlah itu atas mereka yang bertanggungjawab lah. Selain daripada kita nak pastikan imam-imam kita ni baca sedap, kena pastikan akidah. Kena pastikan faqih tu imam tu pandai hukum hakam. Setakat nak ajar pekos semayang kepada anak makmum tak payah cari orang lain. Tadi kenapa timbul masjid tidak ada pekoh semayang? Kenapa timbul masjid ceramah Isra' Mi'raj tapi masjid tidak ada kelas pekoh dalam bab semayang? Kenapa? Tu imam ada 2-3 orang kan? Tu imam lah aja. Tu imam tak pandai. Boleh tak tu imam tak pandai dalam bab pekoh jadi tu imam? Tu imam yang aja. Tu imam kan dia apa? Dia mengepalai sembahyang. Kalau kita kata dia yang tukang bawa sembahyang, dia tukang ajar anak makmum dia dengan sembahyang. Dia yang bawa jamaah, dia yang ajar pada makmum dihukum berjamaah. Dia yang bawa Jumaat, dia ajarlah kepada makmum dihukum akan Jumaat. Kan mana? Macam mana orang yang bawa haji umrah, dia panggil mutawif tu, macam mana? Mereka boleh ajar tak berkaitan dengan haji dan umrah? Mereka boleh ajar lah, itu kerja mereka. Buat sini. Sebab apa? Itu kerja mereka. Bawa orang haji, bawa orang umrah. Mereka yang bimbing, mereka yang ajar. Lepas tu Tok Imam yang bawa orang semayang. Tok Imam yang bimbing, Tok Imam yang ajar. Tok Imam dulu 3 orang, bukan seorang. Tapi macam mana boleh masjid tu tak ada satu kelas pun pekor semayang, walau Tok Imam ada 3 orang? Kenapa dia gitu? Sebab sekarang ni pilih Tok Imam hok ngaji sedap. Hukum pekor tak pandai pun pilih Tok Imam juga. Macam mana dengan akidah? Macam mana dengan pegangan? Ni jadi gitulah kadang-kadang. Benda tu tak jadi kita usul, tapi bagi pihak berkenaan dia kena ambil tahu sungguh. Saya pernah buat khusus kepada imam tarawih, tempat hafaz Al-Quran. Imam tarawih tu hak rasmi madrasah, hantar sampai ke Sabah Sarawak. Hak rasmi hantar sampai KA Brunei. Hak pelajar-pelajar madrasah balik kampung dia tu imam sendiri tu, dia tu imam sendirilah tu. Ni hak ni dah hak rasmi madrasah dalam 40-50 orang. Hak mana orang panggil hak senior lah panggil dah. Hak lama-lama. Dia pun panggil saya buat khusus kepada imam tarawih ni. Tajuknya terpulang, dia kata diberi 4 selok. 4 selok, 2 jam. Jadi saya pun ceritalah selok yang pertama cerita bab Islam, imam, ihsan. Selok yang kedua cerita bab imam, fokus pada qada dan qadar. Selok yang ketiga cerita bab taharah semayang. Selok yang keempat cerita bab rukun dan sunat-sunat dalam sembahyang. 2 jam. Tapi ini kira budak remaja ni dia mudah sikit nak faham. Tapi masa cerita bab akidah, apa panggil apa ni? Apa panggil kepopongan, apa panggil?
Kalau kita kata popong apa? Ha? Kepopongan apa enggak? Ha? 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 Kepopongan. Tercengang lah kita kata dah. Ha. Cerita bab akidah tercengang. Cerita bab semaya, bab taharah tercengang. Cerita bab rukun, bab sunat haid ada sembahyang tercengang. Tak belajar. Barulah pula hok jaga pelajar tu. Hok pelajar terimam tu terimam lah. Dia ada penjaga dia, ustaz-ustaz. Macam mana ni kita nak kemak akidah, nak ngaji kitab mana? Baru nak kemak akidah, nak ngaji kitab mana? Oh, kalau gitu semayang saya pun tak berani dia terimam. Tadi terimam puluh-puluh tahun tak berani mana kita? Berani tu, berani kerana dah reti. Dia ingat kesemayang dibaca Fatihah sedap, surah sedap, tu je hukum semayang. Dan akidah macam mana? Hukum akan semayang macam mana? Hak hukum semayang, hak berdeheng batal tu kan mana tu imam berdeheng? Mana dah reti sangat tu pekoh mazhab Syafi'i kita tu. Dan nak kata mana? Tak belajar lah tu. Sekarang ni kalau semayang, Tok Imam, Tok Bilal sama, susah tengok. Kalau Tok Bilal pun lagi tak belajar tak apa. Dia hanya bang je. Orang ngajar dia lari. Dia hanya dibayar gaji untuk azan, tu je. Semayang Allah huduhnya lah duduk belakang Tok Imam. Tok Imam tak ada di tukang ganti. Belajar dok apa dok, baca je lah bolehnya. Aku nak kira. Ni tanggungjawab orang hak bagi tauliah lah. Kena tekan bab akidah. Kalau imam tu berpegang akidah kafir go, ada benda lah makmum kena qada perhabis lah kalau tahu kemudian. Ada ni. Cuma nampaknya bab fiqh je lah, nampak tak belajar. Bab akidah kita tak tahu tu masing-masing. Tapi kalau bab fiqh memang tak luluh lah. Tu kadang-kadang orang bang singgah mana-mana masjid, tengok tu imam lain kali dah singgah lah. Nampak sangat tak belajar. Tak belajar. Dah pengalaman saya tadi dah. Dia memang dia tekan Quran saja. Dia tekan Quran saja. Peliknya masa saya temuduga nak boleh ngajar ni temuduga, pun tekan Quran juga. Dia usul bab akidah ke dak usul? Tak tahu. Tekan bab Quran juga. So baca Fatihah, so baca Quran besar. Temuduga ni nak jadi ustaz, bukan dia imam. Tapi tekan Quran juga. Tanyalah bab akidah ke macam mana ke. Kan ni. Suruh baca Fatihah, suruh baca Quran. Temuduganya nak ada ustaz. Tapi tak kenang dia orang lah. Tak kenang kawan. Mari temuduga mengajar kata riti dah, baru mari minta tauliah. Gitu dia orang memang macam tak kenang lah. Dah mengajar kata riti dah. Hari ni baru mari nak minta tauliah. Dah saya mengajar ni orang yang ajak, bukan saya pergi minta. Siapa di masjid khalifah pun orang ajak, bukan saya pergi memohon. Naik masjid Ladang, naik masjid Terapung, pergi masjid Putih pun orang yang minta, bukan saya yang mohon. Tak ada. Memang saya pergi tu straight, memang tak ada tauliah. Orang tahu pula kena tak ada tauliah. Dah orang minta, kita mengajar. Takkanlah minta maaf, saya tak mengajar, saya tak tauliah. Takkan jawab gitu kita. Dia yang minta, dia tahu dah tak ada tauliah. Tapi dah minta. Kemudian barulah orang biarlah orang suisi ambil minta tauliah. Jadi memang orang tak puas hati. Baru ning baru minta tauliah. Lama kening pun saya minta mengajar mana-mana tempat. Tapi nak ceritanya temuduga nak ada ustaz pun tekan Quran. Macam mana temuduga dia imam? Macam mana hak hukum akan pekok? Tapi hak akidah tu macam mana?
Akidah macam mana? Sepatutnya tu imam ni bab semayang dia belajar, bab akidah dia belajar. Bab akidah simple je. Belajar dalam bab akidah. Dan siapa lagi yang nak ajar? Tu imam lah tukang ajarnya. Tu imam yang tukang ajar. Tu imam tak pandai, pergi belajar. Yang awak tak pandai gitu. Pergi belajarnya tak. Orang ngajar tempat dia pun dia tak peduli pun orang ngajar, dia ngaji Quran. Jangan nak kata mana? Ada tu imam, dia tak bertugas, dia pergi belajar. Kalau kau garik, dia ikuti. Dia tak tugas. Kalau dia tidak tugas, dia ikut rakaman. Orang nak belajar, dia bertugas, dia ikut rakaman. Kalau tidak bertugas, dia masuk kelas. Tu hak rendah diri nak belajar. Ada sebagian tu nak belajar, cari pun tidak. Orang ngajar di masjid dia ngaji Quran dalam ataupun di balik rumah. Agongnya, sombongnya. Tapi semayang udah. Semayang tak ngaji orang panggil. Saya ada tempat yang saya kata tu imam ni saya tak ambuh. Malah saya mengajar saya tak ambuh dia. Sebab apa? Sombong. Belajar tak ambuh. Semayang udah. Semayang udah. Tegar semayang. Begitulah begini, begitulah begini, begitu begini. Usul-usul pengajian tak belajar-belajar fiqh ngajar belajar Quran saja je. Tak ambuh Tapi kalau dia semayang udah, tapi kalau orang ngajar di tawaduk, di tupang ngaji tak apa. Ni dah sombong, tak mau belajar. Dah panggil ustaz juga. Ni pun orang nak pasal ni. Kita nak orang tua, kita orang tua ni nak buat ibadat akhirat, nak tu orang seumpama ni. Orang seumpama ni kalau betul-betul dia ke akhirat, dia nak dia tu imam ni, bila dia nanti dia imam, lah dia rasa besarnya tanggungan dia. Kena belajar molek akidah, kena belajar molek semayang, kena jaga molek bab keikhlasan. Sebab sekarang jadi tu imam dah ni, ni orang bertanggungjawab. Kalau orang pasal gini ni setakat nak dapat allowance je, nak dapat gaji je, tak kira tu kerjaya. Kalau fikir tanggungjawab, dia akan belajar sungguh. Sebab apa? Sebab dia sudah jadi bawa orang. Ini kalau orang kira imam ni satu ibadah yang besar. Kalau imam ni kira kerjaya, boleh tauliah, ngaji Quran sedap, tak ngaji gepa-gepa pun. Pada ni. Kita orang tua ni lah. Sebab itulah tak sama kita berjemaah di pondok dengan tu tak sama. Cara semayang dan kita tak sama. Tu orang berilmu. Ni kita masyarakat ni setakat boleh berjemaah je. Tidak duli berjemaah, sudahlah baca sedekah kita pergi. Gitu jelah. Tapi nak ceritanya sepatut tak timbul majlis surah tak ada kuliah bab fiqh semayang. Tu imam tu yang ajar sepatutnya fiqh semayang. Itu imam aja. Ni anak mamu tanya bab hukum fiqh semayang tak boleh nak jawab. Kalau jawab pun jawab ikut akal dia je. Boleh. Boleh apa dak benda tak boleh. Dah. Ni nak ditu imam. Kita ni makmum, tu imam ni yang tanggung kita ingat baik. Bukan mumu aku ni. Tapi kalau bab pegangan macam mana? Bab pegangan macam mana? Itu pihak berkenaan lah. Bab pihak berkenaan. Tapi alhamdulillah sekarang ni Datuk Imam ke kadang-kadang ustaz ke, bagus dia belajar. Tak boleh belajar dah, dia orang sibuk nak belajar mari kelas tak boleh lah. Tapi dia ambil kesempatan daripada live, daripada rakaman nak belajar. Alhamdulillah lah, gitulah sepatutnya. Saya ni mengajar ni terpaksa kena mengajar je. Kalau bebas saya nak belajar daripada mengajar. Sedap belajar lah daripada mengajar. Kalau boleh bebas. Tapi tak boleh nak tinggal, kena mengajar. Ada peluang je saya belajar. Ada masa saya tengok rakaman. Tengok rakaman, waktu tunggu mengajar. Ada ni. Memang nak belajar. Lepas tu kalau buat daurah-daurah, kalau saya ada masa, saya akan ikuti. Sebab apa? Nak belajar. Orang jadi pelik pula. Ustaz pun mari juga. Tak apa-apa. Pelik dianya. Lepas tu ambil gambar tengah tanda kitab dia masuk FB. Kata darat mula. Tahu tak darat? Jakun pun. Darat, dah darat.
Bukan darat laut ni, darat apa? Kalau kata jakung lah. Tak ustaz belajar, tak apa-apa. Ha? Mana kalau ada peluang tengok rakaman-rakaman. Mengajar ni tak ada arah ni. Tak ada arah. Mula-mula asaskan untuk guru pesang je. Jangan tak mengajar langsung, dia guru kata. Ambillah sekuliah. Sekuliah je cadangnya. Sekuliah je. Duduk tempat tu ngajarlah kuliah maghrib. Itu je asalnya. Kerana tu guru pesang gitu. Lepas tu orang ajak tambah. Tak ada dah lah, kena sepenuh masa. Gitu je. Abang panggil apa? Termengajar panggil. Kau panggil apa? Kalau kata ustaz darurah je. Ustaz darurah je. Maknanya kena belajar. Ni wak sombong tak mau belajar. Jadi imam dah tak mau belajar, boleh ceramah dah tak mau belajar. Bayang kalau akidah tu kapi, makmum kena qada habis sembahyang. Akidah kapi macam mana? Takkan berpegang akidah kapi, pegang Tuhan tak ada, pegang Tuhan lemah. Tak ada lah pegang gitu. Tapi kalau pegang perkara berlaku secara tabi'i contohnya, ni kita cerita Jibili ni, tabi'i. Semula jadi malaikat gitu dah. Ni kita cakap semula jadi dengan bahawa tak ada ikhtiari pilihan malaikat. Tuhan buat gitu dah. Mana Tuhan buat ni? Malaikat tu Tuhan buat automatik beriman. Automatik taat. Beriman je malaikat, taat je malaikat, qada dan qadar Tuhan. Tu je. Bukan kata malaikat sendiri-sendiri secara semula jadi. Tidak. Sebut Jibili, sebut tabi'i ni mendengar bahawa dia tak ada pilihan apa-apa pun, gitu jadi dia. Lebih pegangannya semuanya qada dan qadar. Pada ni. Tapi kalau pegang sungguh perkara tu berlaku cara tabi'i, tak ada kaitan qudrah iradah Allah, tu kapi ijma' ulama. Macam sebut minggu lepas lah. Berpegang pisau memutuskan secara semula jadi, yang tidak ada kaitan dengan qudrah dan iradah Allah. Api menghanguskan secara semula jadi. Nasi mengenyangkan secara semula jadi. Air menghilangkan dahaga secara semula jadi. Pakaian menutupi aurah secara semula jadi. Kafir ijma' ulama' sembahyang kena qada. Kalau jadi tu imam, makmum dia kena qada sembahyang. Kalau berpegang secara semula jadi, cakap tak ada apa cakap. Semula jadi dah. Bahasa dia dah. Dan pisah tajam kau putus. Bahasa nak makan lagi dah kita ni. Dan api kuat, capu mari angin pula, sekejap habislah. Bomba mari pun setakat kawal je. Bambu tak boleh nak apa dah. Kawal daripada merebak je. Dah api kuat, capu pula dengan angin. Bahasa dia dah nak kena lagi dah kitanya. Itu cakap sebab ada ni dah makan kenyang. Dah bahasa dia dah makan, kau dah kenyang pula. Itu cakap sebab. Tapi kalau pegang di akidah, putus tu memang pisau yang buat cara semula jadi tu kapir tu. Kapir ijma' ulama' tu. Ada ni. Dia panggil akidah tabi'iyin, dia panggil. Akidah tabi'iyin. Dia panggil mazhab tabi'iyin. Itu ejaan dia. Tetapi tabi'iyin ni, mazhab tabi'iyin ni dia ada dua peseng. Anda cerita bab pegangan sikit. Dia ada dua peseng. Tabi'iyin yang pertama, secara semula jadi mutlak. Tak kait pun dengan tajam Tuhan letak situ. Tak ada sangkut paut pun dengan panah yang Tuhan letak di api. Atau kapi ijma' ulama'. Tabi'in yang keduanya dengan kuah, dia panggil, dengan kekuatan yang Tuhan letak situ. Tuhan bubuh tajam situ. Tajam tu memutuskan. Tuhan bubuh panah situ. Panah yang menghanguskan. Tapi tajam mari mana? Tuhan bubuh. Panah mari mana? Tuhan bubuh. Ni
tabai yang kedua hak khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Hak tabai, hak ijma' ulama kafir ni semata-mata pisau memutuskan, semata-mata api menghanguskan. Itu ijma' kafir. Memang pisau yang memutuskan, tetapi dengan ketajaman yang Tuhan letak di mata pisau. Memang api yang menghanguskan, tetapi dengan kekuatan panah yang Tuhan letak di api. Tu khilaf ulama pegangan tu kafir ataupun dosa besar. Pada ni dipanggil tabai hak dengan kuat dipanggil. Satunya memang semata-mata pisau. Ni dengan kuat dipanggil. Boleh besar dah tu. Dengan kuat. Kuat ni dengan apa ni? Kalau pisau kot tajam tu. Kalau api kepanasan tu kuat dia panggil. Jadi Tuhan letak kuat di pisau tajam. Pisau tu memutuskan sendiri, bukan Allah yang memutuskan, tapi dengan kuat ketajaman yang Tuhan letak situ. Tu khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Tapi sesak juga ni, akidah ni salah juga ni. Ada ni. Faham tak? Beza di situ. Tapi hak dengan kuah ni pun bukan Allah juga yang memutuskan. Dipanggil mensyirikkan Allah juga pada perbuatan, menduakan Allah juga pada perbuatan. Tetapi dia ada sikit kait dengan Tuhan. Kuah tu, kekuatan tajam tu, orang bagi Tuhan juga. Ada orang ada kait. Hak kafir ijma' ni tak ada kaitan. Semata-mata pisau memutuskan sendiri-sendiri, tidak berkait pun dengan ketajaman yang Tuhan letak situ. Hak tajam tu sifat dia dah, bukan Tuhan bubuh. Lepas tu putus sendiri-sendiri je dengan tajam tu. Itu kafir ijma' ulama. Ada pun hak qadariyah lain. Qadariyah dia qadariyah ni kudrah yang Tuhan letak di hamba. Pada ni ni tabaiyin ni Tuhan letak kuat. Hak qadariyah Tuhan letak kudrah di hamba. Qadariyah Tuhan letak kudrah di hamba, tenaga. Tenaga di hamba ni lah yang berkah. Tu qadariyah. Khilaf ulama kafir ataupun dosa besar juga. Tapi macam sama tu dengan tabaiyin. Tajam di pisau Tuhan letak, panah di api Tuhan letak. Hak ni kudrah di tubuh kita Tuhan letak. Tapi qadariyah hanya berkaitan dengan hamba sahaja. Sebab kadang-kadang orang letak hak kuah tajam di pisau tu qadariyah juga. Itu bukan qadariyah, itu tabaiyin. Pada ni. Tapi pesengnya sama je. Manusia berkah sendiri dengan tenaga yang Tuhan letak di manusia. Api pisau memutuskan sendiri dengan kuah tajam yang Tuhan letak di pisau. Sama je tu dah. Sekarang hamba manusia berkas sendiri dengan kudrah tenaga yang Tuhan letak di hamba. Pisau memutus sendiri dengan kuah tajam yang Tuhan letak di pisau. Lebih kurang tak tu? Lebih kurang je. Tapi qadariyah hanya hamba saja. Tak kait pisau ke api, tak ada kait. Itu kan hak qadariyah. Qadariyah hanya pada pembicaraan Tuhan letak kudrah di hamba berkas sendiri. Hak Tuhan letak kuah tajam di pisau tu, tu tabai yang kedua. Ni tulis benda tu. Puak tabaiin. Nak sebut pun kekok. Tapi Mu'tazilah belaka. Tapi nama apa Mu'tazilah tu? Tabaiin ke Qadariyah ke Jabariyah ke. Tapi nak ceritanya hak Qadariyah hanya berkait dengan kudrah tenaga yang Tuhan letak di hamba. Kita ahli sunnah, tenaga di kita ni Tuhan letak sungguh. Kita rasa bila ada tenaga rasa lain, bila tenaga kurang rasa lain. Mana ni? Tapi saat menggerakkan tubuh badan hamba,
qada dan qadar Allah belaka. Tu je. Kita ahli sunnah memang kuah dipisah, tuan bubuh tajam tu. Kuah di api, panasan di api memang tuan bubuh. Tapi saat memutuskan Tuhan qada qadar juga. Saat hang qada qadar juga. Dah kata je. Dok, kalaulah perbuatan Tuhan letak kudrah ataupun letak kuah sahaja, sekarang tak ada dah perbuatan Tuhan ni. Ni kita ada tenaga ni, Tuhan letak dah siap-siap. Lepas tu tak ada Allah, kita belaka. Mana Tuhan? Tajam dipisah, kuah tu Tuhan letak siap-siap dah. Lepas tu siapa saat putus, tak ada dah Tuhannya. Pisah diri dah. Mana Tuhan ni? Tak ada. Ada ni. Ni hak qadariyah ni. Lepas tu qadariyah ni setengah lama kata kafir. Walaupun pandangan muktamad letak kata dosa besar. Tapi qadar ni Tuhan tak ada kerja. Tak ada. Mana Tuhan sebagai Rabb, sebagai Tuan? Hak dia belaka mana? Dan sekarang ni kita ni ada kudrah ni kan. Kudrah ni hak kerja Tuhan. Tuhan buat kita ada kudrah. Tuhan letak kudrah di tubuh kita. Lepas tu tak ada dah. Tak ada Tuhan dah. Kita sendiri dah. Mana Tuhan? Mana ayat wa kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah Taala sepanjang masa ada pekerjaan menzahirkan apa yang Tuhan tentukan pada azab. Mana kerjaan Tuhan? Tak ada dah. Kerja Tuhannya letak tenaga di hamba, letak kuah tajam dipisah, letak kuah panas di api, siap dah situ. Tak ada dah kerja Tuhan. Mana hak dia belaka? Kita rukun yang ke-6 sekalian qada qadar. Dah mana? Sekalian mana apa? Bubuh kudrah di hamba, qada qadar. Menggerakkan tubuh hamba berusaha, qada qadar. Bubuh kuah dipisah, bubuh kuah di api, qada qadar. Saat putus angu, qada qadar. Tu sekarang perkara tu. Gitu je, payah apa? Gitu kita pegangnya. Sekalian qada qadar. Tapi di kita ni ada tak kudrah? Tak, di kita ni ada tak kudrah? Ada. Mari mana kudrah ni? Qada qadar ni. Balik pada rukun iman yang ke-6. Tak ada payah-payahnya. Dah ni sikit je buat qada-qadar, tak ada ngaji banyak. Ngaji banyak tu ilmu fardu kifayah, ngaji banyak tu. Ni ngaji qada-qadar, ngaji budak-budak je, ngaji ilmu mula-mula. Pegangan kita ni sekalian qada-qadar. Kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan qada-qadar. Habis kata. Balik kepada hak Tuhan belaka. Walaupun kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan, pilihan dan perbuatan pun qada-qadar. Kau ni. Ada payah-payahnya. Mudah je. Habislah. Jadi ambil molek tu taubat iin. Hak Jibili tu, hak cerita malaikat tadi ni. Jadi hak qadariyah kudrah di hamba. Taubat iin syawak dua tu kan. Hak satu tu tak ada kaitan dengan Tuhan. Tak ada kaitan. Pisah automatik memutuskan sini-sini tidak ada kaitan dengan kuah Tuhan letak. Tu kafir ijma' ulama. Pada ni. Memang semua di benda tu Tuhan buat tak kosong. Kita makan apa-apa. Kita makan pemakanan. Buatlah kajian apa pun. Buatlah kajian apa pun di pemakanan tu memang ada. Memang ada dia punya khasiat kandungan di dalam tu. Ke pemakanan orang buat kajian tu lah, di habbatus sauda, di buah kurma, di minyak zaitun tu kan. Dia ada khasiat dia. Khasiat dia panggil kuah. Pada kuah. Kuah masuk ke pula. Bunyi pun lain dah. Tu bukan kuah, tu kuah. Ingat ke masuk. Allah. Kuah. Kuas tu kuah. Ni situ kuah bahasa Arab ni. Ni ingat ke kuah. Kuah halia berat lah tu nya. Jadi khasiat dia obat tu dia panggil kuah. Kuah tu mari mana tu? Tuhan yang bubuh situ. Betul? Kaji lah. Ada situ tu.
Ada jenis khasiat. Khasiat tu kuah Tuhan letak. Tabainya siapa masa khasiat tu yang menyembuhkan. Ini tabai. Bukan ahli sunnah. Kita ahli sunnah memang di pemakanan tu ada kuah. Khasiat yang Tuhan letak, tapi sa'ah menyembuhkan, qada. Tu je apa bendanya. Tapi kalau kita cakap asbab, memanglah makan tu jadi molek sebab khasiat tu cakap asbab. Tu cakap asbab. Mana? Kita kalau masuk bab tu payah. Nak berhenti. Ni tanda molek taubat iyin ada dua. Ni hak hamba ni kudrah ni tenaga yang Allah letak di hamba ni. Kalau berpegang kita memang sihat daripada asal lagi dah. Kita bekas dengan tenaga ada kita bukan Tuhan letak, tu kafir ijma' ulama. Qadariyah ni kudrah di kita tu mari dia Tuhan. Ada ni. Ada pun kalau kita berpegang, kita bertenaga, kudrah di kita ni lah. Dengan zat kudrah, dengan diri kudrah tu lah yang menggerakkan tubuh badan kita. Tu kafir ijma' ulama, bukan qadariyah. Bukan qadariyah. Jadi macam khatabain jugalah. Dengan zat pisah, dengan zat api tu yang memutus, yang menghanguskan. Kafir ijma' ulama. Hamba dengan diri zat kudrah tenaga itulah yang berbekas. Tu kafir ijma' ulama. Hak kata dia sebesarnya dengan kuah hak Tuhan letak di pisah di api dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba yang berbekas. Tu khilaf kafir ataupun dosa besar. Kemudian kita ni biasa dah pagi-pagi tengok TV. Pukul 6.30 tu biasa tengok kedok TV 3. Tanyalah ustaz. Kedok dang. Cara anak cucu nak pergi sekolah ke mana? Kedok sejik lagi. Tak alik lagi masa tu. Ni sebuah awal ni. Tak alik lagi masa tu. Dia tiap-tiap pagi ada sebarang di luar. TV tu hot live dah. Ada orang hot live TV tu dia buat live pula dalam FB. Ramai pula orang hot turut. Mana macam tak ada TV lah barangkali. Hak ada TV tak TV lah. Mungkin hak keluar daripada rumah dah. Mungkin dia pun tengok di telefon dia. Sebab hot live dalam TV, dia ada live dalam FB. Live dalam TV, dia ada live dalam FB. Masa live TV tu, live FB ni ramai pula dah turutnya. Mungkin orang ni orang dah perjalanan pergi kerja mungkin. Kadang ni hak live dalam TV tak ada kena-kena tu, buka TV di rumah lah tu. Hak ni live dalam FB. Macam hak buat rakaman tu live dalam FB. Kadang ni hak live dalam FB tu ramai pulaknya hak tengok. 1000 dah kadang tengok dalam live FB tu. Ramai orang ambil tahu. Kemudian selepas live FB dalam kata-kata dalam 1000 duduk sehari dua je hak live FB tu sampai ke puluh ribu. Puluh ribu. Hari Ahad baru ni tajuk akidah konsep rezeki. Allah lah dia. Kita yang mengubah takdir. Jangan kata kan kita yang mengubah takdir. Asal susah jadi senang, kita yang ubah. Sakit jadi sihat, kita yang ubah. Walaha kita susah, takdir Tuhan. Apa makna takdir Tuhan? Perbuatan Tuhan susah kita tu. Sampai masa kita senang, takdir Tuhan juga kita senang tu. Masa kita sakit, takdir Tuhan juga. Pada masa kita sihat, takdir Tuhan juga. Yang merubah kita ni takdir, bukan takdir yang merubah kita. Bukan kita merubah takdir. Takdir yang merubah kita. Apa takdir? Perbuatan Allah yang merubah kita. Bukan kita yang merubahkan takdir Tuhan. Kita yang merubah. Dalam TV tu ada orang dia kata, saya cuba hubung dengan pihak berkenaan untuk bagi tegarang, tapi tidak ada respon. Dia kata wallahualam lah. Kita nak reti benda gitu.
Saya hanya sebut untuk orang duk ngaji ni. Untuk orang yang ikut live FB, saya duk sebut. Memang saya akan sebut. Sebab benda ni benda akidah. Benda yang sangat serius. Lepas tu hal lain tu kita tak ada upaya tu. TV tu tak ada, kita tak ada upaya, kita tak kenal siapa pun. Tapi memang ada orang dia kata dia cuba untuk menghubungi pihak berkenaan. Tetapi setakat ni dia kata tidak ada respon. Wallahu a'lam lah setara mana dia usahakan. Tapi bagi yang saya hanya beritahu sahaja. Salah sangat-sangat tu. Dia gini, dalam TV ni saya pernah sebut sebelum ni, kalaulah pengajaran dalam TV, kalau dalam bab pekoh salah dalam bab pekoh, segera ada orang yang beri teguran. Dia ngajar bab pekoh, tiba-tiba salah, segera ada teguran. Orang tegur dia, hari tu salah dia ajar tu. Yang sebenarnya gini kalau dalam bab pekoh. Tapi kalau dalam bab tauhid, lepas-lepas dah pun jadi senyap gitu je. Kita yang ubah takdir. Kita nak ubah takdir. Takdir kita tahu dah apa dia. Dan ni berubah dah ni. Hari tu susah, sekarang ni senang. Susah siapa buat? Takdir. Awak senang sekarang ni siapa buat? Takdir. Dah awak ubah takdir mana? Susah takdir, senang takdir. Dah bila awak ubah takdirnya? Takdir yang ubah awaknya. Alhamdulillah, takdir Allah saya senang sekarang. Alhamdulillah, takdir Allah jadi sehat sekarang. Baru ni takdir Tuhan uji dengan sakit. Alhamdulillah, Tuhan takdir lepas makan ubat jadi sehat. Makan ubat pun takdir, sehat pun takdir. Kan kita alhamdulillah, takdir Allah. Itu cakap sebab obatlah sehat kita ni. Itu cakap sebab. Kalau nak obat tak boleh duduk. Samalah juga. Kalau nak makan nasi tak boleh nak bangun. Kenaling lalu dah. Kan kata? Kita cakap mana? Tak jumpa nasi. Kenaling kita orang tua. Dah pergi rumah anak-anak dia makan hak jenis orang putih. Orang tua ni tak boleh. Nak kena nasi juga. Selagi tak jumpa nasi, kenaling. Apa? Itu cakap sebab orang panggil. Pegangan mengesakan Allah pada perbuatan. Kita tak akan menghukum semata-mata cakap kalau tak ada nasi kok kenaling. Mana? Nak kena nasi juga. Nak kena nasi juga. Kalau dak bubur bahan molek, dak bubur garam molek tak sedap. Bubur garam molek pun sedap. Tapi sedap tu bukan garam buat. Allah belaka tu. Itu cakap sebab je. Jak makan ubat tu, tu cakap sebab. Tapi maknanya kita senang, alhamdulillah takdir Tuhan. Kita sehat, alhamdulillah takdir Tuhan. Takdirnya, takdir yang merubah kita daripada susah kepada senang, takdir yang merubah kita daripada sakit kepada sihat. Bukan kita yang merubah takdir. Ada ni. Kemudian adalah satu soalan. Saya ada 3 kelas dah saya sebut perkara ni. Tapi sebab tengok dia punya live, dia tengok dia punya orang ikut tu 38,000, 40,000. Hak ni hak rakaman kita buat ni 1,000 gitu je. Gitu je. Tinggi-tinggi 2,000, kadang-kadang ada apa 1,000, gitu je. Hak ni bukan tengok TV, tengok hak FB. TV ada dah tu. Tengok FB pula 30,000, 40,000 pulaknya. Hak tengok TV tu juta tengok TV tu. Mana ni? Hak tengok TV tu juta. Hak tengok live FB pula ni. Dalam telefon ke, dalam komputer ke, ada. Atau live FB. Puluh ribu pula. Lepas tu share pula. Pada share. Dia share pula. Dia share satu tu, dia masuk dalam satu FB, beratus pula satu FB tu untuk satu share. Sekarang ni share ni 1,000 pula sharenya. Berapa ratus ribu pula hak berkembang, hak rakaman tu. Dan kalau 2-3 ribu share, satu share tu ratus-ratus orang dah.
Otak kata orang ada satu share tu 1,000 dahnya. Dan ni kalau 2-3 ribu pula share, ratus ribu lah pulaknya. Masuk dalam telefon masing-masing. Nak tengok ke tak mau tengok ke, itu atas masing-masing. Mana orang panggil saya barang ni, juta lah jawapan dia. Lepas tu mana orang agama? Dia ada satu soalan WhatsApp masuk dalam TV tu. Adakah rezeki ini selain daripada kita berusaha mencari, adakah ia juga telah ditentukan qada dan qadar? Kita selain dari kita berusaha, adakah ia juga ditentukan oleh qada dan qadar? Usaha kita tu pun ditentukan oleh qada dan qadar. Rezeki kita boleh banyak mana pun qada dan qadar. Gitu jelah. Ada ni. Diri usaha kita tu qada dan qadar dah. Bukan hasilan usaha kita rezeki tu. Hasilan usaha kita rezeki tu memang qada dan qadar. Diri usaha kita tu qada dan qadar dah. Ada ni. Macam kalau kata sakit, diri berobat tu qada qadar dah. Diri berobat tu qada qadar dah. Jadi dalam bab rezeki, diri kerja tu, diri usaha tu qada dan qadar. Bukan hanya hasilan dia saja qada dan qadar. Tapi jawapannya, takdir Tuhan ni ada dua. Satu takdir yang tidak berubah, satu takdir yang berubah. Takdir yang berubah ni buat misal kerja satu tempat tak sesuai dengan kita, stres, kita pun pergi pindah kerja tempat lain. Itu takdir yang berubah. Kata Ni kita ni berubah ke tak ni? Ni dah berubah. Kena duduk sini semua ni. Berubah lah. Siap habis kelas ni, pakai naik kereta balik rumah. Berubah ke tak? Itu takdir yang berubah. Dia kata orang takdir berubah ni, contoh kita berdoa, tidak berdoa. Itu hak takdir berubahnya. Kita berdoa dapat bahagian. Hak tu hak takdir yang berubah, yang tercatat di Lauh Mahfuz. Tapi di azalinya berdoa itulah hak azali tetap dah. Gitu je lah. Kalau bicara takdir berubah ni, orang dia bicara hak kita berubah tempat kerja. Hak tu kita berubah sama. Dah berubah. Gerak diam, dah berubah. Kenyang lapar, dah berubah. Memanglah kita berubah sama. Bangun duduk. Tak berubah apanya. Dia pada tu hak takdir berubah. Ni biasa bicara takdir berubah tak berubah ni, kita berdoa, maka kita pun dapat bahagian, berubahlah nasib kita. Tapi berdoa tu lah hak qada azali. Itu jelah. Nasib kita berubah, itulah hak azali telah meletakkan seumpama tu. Tapi hak beratnya hak takdir yang tidak berubah. Mana takdir berubah? Takdir yang mubram. Takdir tak berubah ni, diwak misalnya apa? Diwak misal Tuhan esa. Tuhan tidak akan jadi dua dah. Tuhan esa. Itu takdir yang mubram. Hak ni. Kata dengar tu la ilaha illallah. Kata pasal mana pula ni? Jadi Tuhan esa ni pun takdir juga. Tuhan satu ni takdir. Jadi Allah mentakdirkan Allah satu. Gitu. Takdir yang mubram, takdir yang berubah ni Tuhan esa. Tuhan tidak akan jadi dua. Itu takdir mubram tu. Takdir yang putus. Jadi sifat wajib Tuhan ni pun takdir juga. Tu kata berat sangat. Memang dah reti sangat. Dah reti dah lalu orang panggil. Dah reti dah lalu. Tak tahu lah macam mana dia panggil orang seumpama tu. Tajuk pula akidah, konsep rezeki. Akidah. Dia qada qadar tidak berkait dengan perkara yang wajib. Qada qadar tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Allah esa, bukan qada qadar yang buat. Allah kekal. Allah kekal. Ke berubah jadi binasa. Jadi takdir mubram juga Allah kekal.
Kata mana? Qada qadar tidak berkait dengan perkara yang wajib dan tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Kena mati situ. Anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada, sekutu bagi Allah Tuhan yang kedua tak ada. Adakah qada qadar yang menentukan tak ada anak tu tak ada, isteri tu tak ada? Tidak ada kaitan. Perkara wajib, perkara mustahil tidak ada kaitan dengan qada dan qadar Allah. Perkara wajib, perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Ingat kita ngaji sifat 20 dulu kan? Kudrah iradah berkait dengan perkara yang harus. Jadi qada qadar hanya berkait dengan perkara yang harus. Tak ada ni. Tidak berkait dengan perkara yang wajib. Allah esa, Allah hidup, Allah kekal, tidak kait dengan kudrah dan iradah. Bukan iradah yang menentukan Allah kekal. Bukan iradah yang menentukan Allah hidup. Bukan iradah yang menentukan Allah esa. Tidak ada kaitan. Perkara wajib tak ada kaitan dengan kudrah dan iradah. Maknanya perkara yang wajib tidak ada kaitan dengan qada dan qadar. Sama dengan perkara yang mustahil. Anak Allah tak ada, iradah yang menentukan. Tak ada. Isteri Allah tak ada, iradah menentukan, tidak ada kaitan. Sebab itu memang perkara yang tak ada sedia kala dah. Bukan iradah yang menentukan tak ada, sebab perkara itu memang tak ada daripada sedia kala. Benda tak ada, iradah nak menentukan tak ada. Dia panggil tahsilul hasil, dia panggil. Menentukan tak ada akan benda yang memang tak ada. Gitu. Jadi, tak ada kaitan. Hak wajib, hak mustahil tak ada kaitan dengan kudrah iradah, tak ada kaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana boleh timbul akalan takdir mubram, Tuhan yang esa, Tuhan tidak akan jadi dua. Gimana? Tengoklah macam mana tindakan pihak berkenaan. Senyap macam hak lepas-lepas dah banyak kali dah. Akhirnya karut. Hak 2-3 minggu lepasnya TV yang sama juga 2-3 minggu lepas. Hak berkaitan dengan pembicaraan qada dan qadar, tidak semuanya dikawal oleh qada dan qadar. Kita yang memilih, bukan kesemuanya dikawal oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Allah belum menentukan lagi mati, tetapi dah kita ambil pisau, kita tikam diri kita sendiri, maka mati sungguhlah, walaupun Allah belum menentukan kita mati. Sebab apa? Sebab bukan semuanya ditentu dan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hak pakai lain, tapi tiga-tiga kau. Pun tak ada apa-apa kau. Tak ada. Nak kata dan YouTube rakaman tu dibuang, tak ada. Tak ada. Mana? Itu doktor bidang agama. Ni bukan doktor, ni ustaz. Mana nak kira tu? Perkara yang wajib, perkara yang mustahil tidak ada kaitan dengan qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang wajib, ada Allah berkait dengan kudrah? Tidak ada. Tidak ada kaitan. Allah kekal berkait dengan kudrah? Tidak ada kaitan. Allah esa berkait dengan kudrah? Tidak ada. Tak ada kaitan dengan qada dan qadar. Sama juga dengan perkara mustahil. Sebab itulah hak dalam ayat Al-Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Sesuatu mana? Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, Allah tidak kuasa, tidak kait dengan kuasa Allah. Allah melakukan akan perkara yang Allah kehendaki. Kalau Allah melakukan perkara yang tidak dikehendaki, itu mustahil sama sekali. Jatuh Tuhan ni lupa pula. Kita buat satu benda yang kita tidak letak, jadi gitu je. Tu orang panggil kita lupa, lalat, capu nak nyanyuk dah tu. Tak ada ni.
Allah amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Iradah pula menentukan akan perkara yang harus, perkara yang wajib, perkara yang mustahil tidak berkait dengan iradah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang-orang sekarang ni dipelik-pelik. Dah Tuhan kuasa segala-gala, segala-gala perkara yang harus. Dia tanya, dah Allah kuasa segala-gala, Allah boleh tak nak buat anak seorang? Anak tu perkara mustahil. Allah kuasa ke tak? Kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara mustahil. Dah kuasa ke tak? Nak tanya kuasa ke tak? Hak di bawah kuasa Allah. Kalau perkara tu bukan di bawah kekuasaan Allah, tak nak tanyalah kuasa ke tak. Ada ni. Pisau tajam boleh. Tajam lah. Lepas tu kerak besi. Bukan kerja pisau kerak besi. Kerak besi kerja benda lain pula. Pada ni. Dah tajam sangat kerak besi. Bukan kerja dia. Kerja dia benda lembut. Tapi tupu gelenyeh. Tu orang panggil pisau tupu. Sebab apa? Tupu gelenyeh orang panggil tak? Tupu sangat. Tupu gelenyeh tu tupu sangat-sangat. Tupu gelenyeh tu. Benda tu benda lembut, tiba-tiba kerak tak putus. Kita pun katalah pisau tupu. Kerja dia tapi tak nak buat. Pisau tupu jugalah sebab pisau tak nak kat besi. Tak ada kaitan sebab bukan kerja dia. Jadi perkara mustahil tidak ada kaitan kuasa ke tak kuasa. Sebab perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan, iblis pernah tanya Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam tengah jahit. Iblis pun mari nak goda Nabi Idris alaihissalam. Jadi iblis tanya, boleh tak dalam dunia yang dunia yang besar ni, boleh tak Tuhan nak masuk ke dalam, dia panggil Kishrah al-Bundukah, dia panggil Kishrah al-Bundukah ni buah perangan. Buah perangan tu tak besar mana kan? Buah perangan kena tak buah perangan? Kau makan tak Makan? Tak? Ada orang jual ni? Ada? Ada? Kecil tak ke besar? Kecil tak? Besar kau? Mana Kishrah Bundukah ni kulit buah berangan. Jadi buah berangan kulit dia tak ada isi dalam. Boleh tak Tuhan nak masukkan dunia yang besar ni ke dalam Kishrah Bundukah kulit buah berangan? Dia tanya. Maka Nabi Idris salam pun jawab, Allah Ta'ala kuasa memasukkan dunia ke dalam lubang jarum yang halus. Dia pun cocok mati iblis pun buta sebelah. Ada ni. Kenapa jadi iblis tanya dunia yang besar ni Tuhan kuasa tak nak masuk di bawah Kishrah Bundukah kulit buah berangan? Kata setengah kulit telur. Dunia yang besar ni boleh tak Tuhan nak masuk ke dalam telur? Kata setengah riwayat. Maka Nabi dia pun jawab, Allah Ta'ala kuasa nak memasukkan dunia besar ni ke dalam lubang jarum halus serta dia pun cocok mata iblis tu. Yang iblis tanya, kuasa ke tak kuasa masuk dalam kulit buah berangan? Tak dia cocok mata, jawab lubang jarum halus pun ni Tuhan kuasa. Tapi dengan maknanya Tuhan mengkecilkan dunia, ataupun Tuhan meluaskan kulit ni lubang jarum. Nabi dia katakan innal maula qadirun an yudkhilad dunya fi sammil khiyat. Kata Nabi dia alaihi salam, innal maula qadirun an yudkhilad dunya fi sammil khiyat. Sesungguhnya Allah Ta'ala kuasa memasukkan dunia ke dalam lubang jarum yang halus.
dengan bahawa Allah mengkecilkan dunia ataupun Allah meluaskan lubang jarum yang halus. Kalau tidak, mustahil. Bukan mustahil, tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ni. Tapi kenapa Nabi ni tak jawab? Hak Iblis tanya tu. Bukan tak jawab betul soalan. Lepas tu dia jawab pula hak halus daripada kulit berperangan lagi. Lubang jarum ni pun boleh. Sebab apa Nabi tak jawab? Sebab dia panggil apa tu? Pertanyaan dia panggil muta'annid. Dia panggil muta'annid ni, dia tanya bukan tanya sungguh, tanya nak menyesatkan, tanya nak memesungkan. Jadi muta'annid ni jenis tanya nak memesung. Panggil bertanya nak melawan sebenar. Kalau tanya gini tak payah jawab. Dia bukan Iblis tanya, bukan nak jawapan. Dia tanya nak mengelirukan. Sebab itulah Nabi Idris cocok mata dengan jarum. Iblis tanya betul benar jawab lah. Tanya apa gitu? Dunia tu besar, kulit orang kecil, Tuhan kuasa kedok. Atas rupa asal itu perkara mustahil. Tak kait dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan boleh masuk tak? Boleh masuk dengan bahawa Tuhan kecil dunia ataupun Tuhan besar kulit buah bangang hak kecil ni. Ya tak kuasa lah. Dah rupa asal. Rupa asal tu mustahil. Mustahil, tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Jadi Iblis ni nak tengok Tuhan mudah kuasa. Ni kata tu. Itu dia panggil muta'annid. Soalan yang muta'annid ni soalan yang nak memesung, nak mengelirukan. Ni kadang-kadang orang bertanya, dia bukan tanya betul benar. Dia kan tanya betul benar. Dia tanya nak menyesatkan orang. Ni kalau boleh kita lawang. Kalau tidak tersudut peduli lah. Dari tanya tu jawab dia bukan tanya sungguh. Kuasa tak Tuhan nak masukkan dunia yang besar ni rupa asal dalam kisrah bundukah kulit orang yang kecil rupa asal tu bukan mustahil. Bukan mustahil, terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi jawab, lubang jarum yang halus pun Tuhan kuasa, serta Tuhan Idris pun cocok mata Iblis. Innal maula qadirun an yudkhila dunya fi samil khiyat. Sesungguhnya Allah Ta'ala kuasa memasukkan dunia dalam lubang jarum yang halus, dengan makna Allah mengkecilkan dunia ataupun Allah meluaskan lubang jarum yang halus. Rupa asal itu perkara mustahil. Bukan mustahil, tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang wajib yang mustahil tidak berkait dengan qada dan qadar. Tuhan Esa tidak berkait dengan takdir. Tak berkait dengan takdir. Tuhan Esa, Tuhan kuasa, Tuhan kekal, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, tiada kaitan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gimana? Memang saya benda-benda gini memang saya ambil berat. Memang ambil berat. Kadang-kadang cerita tu akan jadi berulang-ulang. Nak warna benda ni benda salah. Jadi saya barangnya ratus ribu juta. Jadi macam mana orang? Lepas tu yang jadi satunya pihak berkenaan tu, dia ada juga panel dia. Panel penasihat rancangan agama takkan tak ada. Dia mesti ada di panel penasihat. Takkan tak ada panel penasihat. Pada panel penasihat dia tengok mana. Kemudian dia panggil moderator tu pula. Dah reti langsung ke moderator tu pula? Tak tahulah. Kemudian orang-orang agama pula. Kita ni orang duk kapung je. Orang duk KL apa semua tu orang agama, kena ambil kira lah. Berulang-ulang kali dah. Ajar hak salah dalam bab pegangan. Dah kalulah orang agama tak dengar, anak-anak murid dia hak tengok TV tu royaklah ke ustaz-ustaz dia. Royak ke ustaz dia, biar ustaz-ustaz dia pula ambil peranan. Orang hak tengok rancangan agama ni orang nak agama. Tak ada ni.
Hak TV lah, hak live FB ni orang nak agama sampai puluh-puluh ribu ni. Share pula kenangnya. Orang share ni orang kenang rancangan tu, mau di share, mau dikongsi. Jadi orang-orang ni pula mana cerita pula kepada ustaz-ustaz dia, takut ada kenal siapa-siapa yang berkenaan supaya kena kawal perkara sopan, kena benterah, kena perbetulkan balik, kena perjelaskan balik akidah ni salah, hak sebenarnya gini-gini, kena perjelaskan balik. Bukan hanya untuk masa akan datang jaga molek, bahkan hak selepas, hak sebelum tu kena ambil tanggungjawab. Salah kena ambil tanggungjawab, kena perbetulkan kembali. Nah, ni bab akidah ni. Ni bukan bab faraq, bab cabang agama. Habislah. Kemudian kita hari ni hak ambil molek, hak tabaiyin, quwah, qadariyah, qudrah. Ni hak tulis ni. Sebab kita nak jumpa dalam kitab kita cek pun tak cerita. Kitab lebih besar sikit dia ceritalah. Kita hanya tahu pegangan betul, pegangan salah, pegangan betul, pegangan salah. Salah ni apa nama? Tabaiyin. Salah apa nama? Qadariyah. Dah tahu nama pun tak ada apa. Bukan wajib kita tahu nama. Wajib kita tahu mana akidah yang betul, mana akidah yang salah tu wajib kita tahu. Nama akidah salah tu apa? Tu dak syarat tu. Tapi kalau kita nak kemah, seelok kita tahulah nama dah, kita pula ada waibok. Senang tulis di waibok. Gitu jelah. Duduk tu ada waibok pula, duduk atas kursi pula, lengah pun dok. Dia tak kursi pula, tak lengah tak gapo. Kau duk sejik tu gak Allah, lengahnya lah duduk. Sakit orak-orak, sakit belikat-belikat, lengah lupuh lah apalah. Ni dak ni selesa ni, duduk atas kursi, ada meja pula tempat ubuh kita. Ada whiteboard pula. Kita ambil lah. Ada apa kita tulis whiteboard. Akaun masjid surah ada akaun, pelik apa akaun lu ni. Surah biasa pun ada akaun kalau buat akaun. Dah. Mana? Ada kursi. Alik orang puang. Kelas dewan. Masjid di sini kursi. Kalau duduk atas kursi. Dia duduk atas kursi, orang lain duduk bawah dia. Yelah orang uzur biasa dia dah. Orang uzur nak duduk latar tak boleh duduk atas kursi. Gitu je lah. Kelas kita ni duduk atas kursi, sedap kan duduk tu. Bermula waktu zuhur, iaitu daripada gelincir matahari daripada pertengahan langit pada penglihatan mata, dan habis waktunya dengan jadi bayang-bayang sesuatu itu seumpama, iaitu bayang-bayang yang lain daripada bayang rembang. Apa makna dia? Balik tengok rumah lah dulu minggu depan kita kira. Agak kalau baca kita boleh faham tau. Boleh faham tau. Allah kita jauhi je, bukan kita arah. Waktu semayang je. Waktu semayangnya mana? Takwin. Tak ada waktu semayang ni. Bayang-bayang ni tak ada dah. Bayang pula tak ada dah ni. Jerbu mana ada bayang. Jadi kita kira takwin je waktu semayang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.